الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia pada malam ni alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala beri kesempatan untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan limpah kurnia rahmat dan sakinah kepada majlis ilmu ni, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, pertamanya terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang hadir pada malam ni. Mungkin orang kata apa, esok masuk kerja kan, hari cuti, maksudnya mungkin malam ni biasanya buat preparation kalau yang mengajar mungkin nak mengajar kelas dan sebagainya. Tapi insya-Allah mudah-mudahan kesempatan masa yang kita curi sedikit ini daripada nikmat masa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ada manfaatnya, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung perbahasan kita berkenaan dengan ciri-ciri ibadur rahman yang pada sebelum ni kita dah bahaskan pada bulan yang lalu tentang 5 sifat ibadur rahman pada siri yang pertama. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, ya, ini berjalan dengan sopan, yang menunjukkan sifat rendah diri seorang ibadur rahman. Ya, ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang Rahman. Ar-Rahman itu dia merendahkan diri dia dengan ditunjukkan, digambarkan dengan cara berjalannya. Kemudian wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama, ya, ini apabila dia bercakap ataupun dia berjumpa, bergaul dengan orang-orang yang jahil, maka dia mengatakan qalu salama. Ya, ini walaupun dia mungkin dikasari, maka dia bersabar walaupun dia dilayan dengan cara yang kasar. Ini kita simpulkan dengan sifat sabar. Dan yang ketiga kita sebut wallazina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Ya, inilah ciri-ciri ibadur rahman, itu adalah mereka yang bangun pada malam hari untuk menunaikan qiyamul lail. Ya, ini nak membuktikan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mereka dah baik dah dari segi diri sendiri, baik dengan orang yang lain, tapi dia nak tunjuk juga bukti baiknya dia, hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat adalah berdoa dijauhkan azab daripada api neraka, yang menunjukkan bahawa ibadur rahman ini dia masih lagi ada simpan rasa takut dalam diri dia. Takut sebab apa? Takut amalnya tidak diterima. Takut Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima azabnya, tidak menerima amalannya, lalu mengazab dia. Maka dengan sebab itu dia menyimpan rasa takut, ya, ini supaya dengan perasaan takut tu dia tak rasa segala amal yang dia lakukan insya-Allah diterima. Dan yang kelima adalah kesederhanaan dalam kehidupan, terutamanya perbelanjaan. Ya, ini menunjukkan kepada sikap wasatiyah, sikap pertengahan. Sikap pertengahan ibadur rahman. Jadi tak silap saya tuan yang tanya kepada saya kot, berkaitan dengan betul lah tuan hadir sebelum ni. Kalaulah contoh ini ada sifat-sifat orang yang orang kata apa, mungkin orang yang terpilih ataupun biasa duduk dalam suasana yang baik, maka dalam keadaan dia bergaul pula dengan orang yang baik, menyebabkan dia bila dia bercakap dengan orang lain pun dia boleh cakap dengan sopan. Jadi bagaimana mungkin orang yang hidup dalam keadaan yang mungkin kita katakan sukar. Sukar ni bukan mestinya dia hidup dalam keadaan susah ataupun miskin. Ya, ini dia hidup dalam keadaan mungkin suasana tak membantu untuk membina peribadi dia yang baik.
Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala apabila nak sebutkan tentang ciri ibadur rahman ini, tidak hanya menyebutkan tentang perkara-perkara yang melibatkan ketaatan. Maksudnya perkara yang baik, akhlak yang baik dengan manusia, tetapi juga nanti kita akan bincang pada siri yang kedua ini berkaitan dengan perkara-perkara yang boleh ditinggalkan, yang perlu ditinggalkan, yang mana kalaulah mungkin kita tak mampu nak qiyamul lail, tapi kita ada sifat-sifat yang lain, yang mana dengan sifat yang lain tu, dengan harapan kita bersifat dengan sifat tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita pergi kepada ciri yang kedua, kalau kita imbas kembali tentang sifat ibadur rahman yang kita sebutkan, 5 sifat ibadur rahman ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah Al-Furqan, pada pengakhir surah Al-Furqan. Kerana apa? Kerana orang masyarakat jahiliah, Arab musyrikin ni, mereka mengatakan, siapakah Ar-Rahman ni? Kami tak kenal pun siapa Ar-Rahman ni. Jadi dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa ibadur rahman, yang ini hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman, yang menunjukkan Allah nak buktikan, Allah nak sebutkan kepada kita, inilah antaranya sifat-sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala redha yang ada pada hamba-Nya. Maka kalau kita tengok daripada sebaliknya, maka kita akan dapati bahawa sebalik daripada sifat ibadur rahman itu, ataupun yang berlawanan daripada sifat ibadur rahman itu adalah sifat jahiliah, sifat yang mana yang Allah Subhanahu Wa Taala tak mau, yang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka ada pada diri kita. Kerana sifat-sifat inilah yang ada kepada orang-orang yang terdahulu, dalam kalangan orang musyrikin Mekah, iaitu lawan kepada rendah diri, bersikap dengan sikap sombong, lawan kepada sabar, tidak sabar, lawan kepada kufur, lawan kepada taat, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lawan kepada takut, yakni ingkar, bukan sekadar berani-berani biasa, tapi mengingkari pula, bukan sekadar nak takut kepada hari akhirat, tapi mengingkari tentang wujudnya hari akhirat. Dan juga kita tengok ibadur rahman ini adalah mereka yang pertengahan, yang mana jahiliah ini adalah dengan sifat melampaui batasnya. Jadi kalau kita lihat kelima-lima sifat ini, maka kita tengok ada pada orang jahiliah yang menyebabkan dengan sikap sombongnya, dengan sikap tidak sabarnya, dengan sikap kufur, ingkar dan melampaui batas ini, maka dia pergi kepada perkara-perkara yang lebih besar. Iaitulah kalau kita tengok, kalau yang pertama, ya ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Furqan. Kita lihat, kalau ada sahabat yang mungkin ada Al-Quran, telefon, boleh kita tengok daripada sifat ibadur rahman, insya-Allah. Yang ini kalau kita tengok pada ayat yang ke-68, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Ayat yang ke-68. Okey. Kalau kita tengok ayat yang terakhir sebelum ini, dalam siri yang pertama kita bacakan adalah berkaitan dengan mereka yang membelanjakan harta dalam keadaan yang pertengahan, yang tak melampaui batas, betul. Yang mana sebelum tu adalah berkaitan dengan mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijauhkan azab api neraka. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala melakukan susunan yang sedemikian? Boleh jadi kerana perihal harta manusia ini, walaupun kita sebut bahawa harta manusia ini takkan dibawa mati, harta manusia ni akan berada bersama orang yang ditinggalkan, akan diwarisi. Tetapi harta manusia inilah
yang mana kesannya itu akan dibawa sampai kepada akhirat. Jadi orang ibadur rahman ini mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan azab api neraka. Dalam masa yang sama mereka ini cuba untuk melakukan sesuatu yang dapat menjauhkan mereka daripada azab api neraka, iaitu menguruskan harta ni dengan sebaiknya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Mutaffifin sebagai contohnya. Ini golongan mutaffifin ini adalah golongan yang mana apabila dia membeli daripada orang lain, dia nak penuh, timbangan dia itu dipenuhkan. Tetapi apabila orang lain yang beli daripada dia, maka dia cuba nak mengurangkan timbangan. Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka ini ketahui dan mereka ini yakin bahawa sebenarnya mereka akan diutuskan kemudiannya. Yang menyebutkan bahawa harta ini merupakan satu benda yang akan disoal di akhirat kelak. Bukan satu, bahkan dua soalan. Betul? Jadi ini soalan yang pertama berkaitan dengan dari mana kita dapat harta ni, dan ke mana pula ia dibelanjakan. Walaupun kita nampak remeh, ini harta manusia memang tak dibawa mati, tapi kesannya dibawa kepada hinggalah hari akhirat. Jadi kenapa disebutkan di sini sebagai dosa-dosa jahiliah? Kerana tiga dosa ini, iaitu membunuh, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ini yang pertama. Yang keenam yang kita akan sebutkan, iaitulah mereka ini tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan juga mereka yakni ibadur rahman yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sifat jahiliah tadi yang kita sebutkan 5 tadi. Yang pertama berkaitan dengan sombong. Yang kedua berkaitan dengan tidak sabar. Yang ketiga berkaitan dengan kufur. Yang keempat berkaitan dengan ingkar. Yang kelima berkaitan dengan, yang mana apabila ada 5 sifat ni daripada orang-orang jahiliah ni, menyebabkan mereka melakukan satu yang lebih besar, iaitulah sampai kepada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Abu Jahal. Bagaimana apabila ditanyakan kepada dia, dan dia sendiri pun mengakui bahawa dia tidak pernah mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang didustakan adalah risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah risalah tauhid. Risalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Abu Jahal datang berjumpa dengan Abu Talib. Berjumpa dengan Abu Talib, menasihati Abu Talib supaya menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tak meneruskan usaha-usaha dakwah. Tapi kemudiannya Nabi SAW datang bersama dengan Abu Jahal, dengan Abu Talib. Jadi Nabi SAW sebut kepada Abu Jahal, nak tak wahai Abu Jahal, aku offer kepada kamu satu perkara ataupun satu kalimat yang apabila kamu menyebutnya, maka Arab dan juga orang yang bukan Arab akan tunduk kepada kamu. Jadi Abu Jahal dia kata, alah, kalau takat satu kalimat, 10 kalimat pun boleh. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahawa kalimat itu adalah kalimat La ilaha illallah, yang ini memperakui tiada sesuatu yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abu Jahal, kalau engkau nak bagi aku 10 kalimat yang lain yang susah dan bagaimana pun selain daripada kalimah ni, maka aku akan terima. Tidak yang ni. Sebab apa? Sebab dia mengetahui bahawa apabila menerima La ilaha illallah itu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia nak kena tinggalkan
segala sifat-sifat dia yang buruk tadi. Sifat kesombongan yang mana Arab jahiliah ni terkenal dengan mereka mengadakan kasta. Ya, ini golongan hamba adalah golongan yang bawah. Jadi kena tinggalkan kesombongan. Dalam bab harta, kita sebut tentang yang last sekali jadi adalah bab harta. Yang mana apabila mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak kena tinggalkan dosa-dosa riba sebagai contohnya. Nak kena memperakui bahawa kejahatan yang mereka lakukan di atas muka bumi ini maka akan dibalas di akhirat kelak. Maka disebabkan itu rasa susah untuk nak buang perkara tu. Hatta penduduk masyarakat Mekah sendiri, orang pembesar-pembesar yang lain selain daripada Abu Jahal, selain daripada Abu Jahal, pembesar-pembesar Mekah yang lain, kenapa golongan pembesar ni ataupun disebut dalam Al-Quran sebagai Al-Malak, golongan raja, pemimpin, sukar untuk menerima dakwah? Antaranya tadi adalah disebabkan harta ini. Sebab apa? Sebab syirik yang masuk ke dalam masyarakat Mekah itu bukan asalnya daripada penduduk Mekah. Seorang penduduk Mekah yang bernama Amru bin Luhai, yang mana hidup beratus tahun sebelum daripada Nabi SAW. Dalam sirah dia, inilah orang yang pertama yang mana mendatangkan patung yang bernama Hubal ke dalam masyarakat Arab. Apabila dia pergi ke Syam, dia nampak ada orang yang mana menyembah berhala. Dia tertarik dengan perkara tu dan dia minta untuk dibuatkan untuk dia satu berhala. Maka dibawa balik. Jadi orang masyarakat Arab sebelum daripada dibawa balik patung itu, maka mereka tak kenal erti penyembahan berhala ni, tak kenal. Tapi selepas dibawa balik barulah mereka kenal erti penyembahan berhala ni. Dan pemimpin-pemimpin Quraisy apabila mereka nak mengekalkan penyembahan berhala ini, bukanlah kerana mereka ini terlampau fanatik terhadap agama sangat. Memang betul mereka syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi yang lebih besarnya kalau kita tengok dari sudut Mekah ni merupakan tempat persinggahan para pedagang-pedagang yang mana datang daripada Syam, daripada atas daripada Syam ataupun daripada Yaman, daripada bawah akan singgah ke Mekah. Jadi kalau ada satu tempat yang mana ada perkara ataupun ada berhala yang mana mereka juga sembah di tempat mereka, bahkan kalau dibuat dengan lebih besar, bukankah mereka lagi seronok nak datang, kan? Ini bukan sekadar datang boleh berdagang, dan datang juga boleh menyembah berhala. Jadi sebab itu mereka nak kekalkan, pemimpin Quraisy nak kekalkan ni berhala-berhala ni ada di sekitar Mekah. Sebab apa? Sebab kalaulah mereka ni datang, pedagang-pedagang ni datang daripada Syam ataupun Yaman, dah tak ada berhala, maka dia jadi kurang rasa keterikatan terhadap Mekah. Jadi sebab nak jaga tu. Tengok juga ketika mana Nabi SAW berdakwah ke Taif. Jadi kenapa Nabi SAW memilih untuk berdakwah ke Taif? Kerana di Taif itu masih ada lagi saki-baki mereka yang mempunyai persaudaraan dengan ibu susu Nabi SAW, iaitu Halimatus Sa'diyah. Jadi Arab ini terkenal dengan mereka yang memelihara nasab ataupun memelihara keluarga, kabilah-kabilah ni terkenal dengan memelihara kabilah. Jadi kalau ada seorang dua yang mana daripada kabilah mereka ni, maka mereka ni akan jaga betul-betul. Jadi Nabi SAW memilih Taif tu bukan saja-saja, tetapi memilih kerana di sana terdapat mereka yang ada tali persaudaraan dengan ibu susu baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW ketika mana dihimpit di dalam Mekah ini,
keluar daripada kota Mekah untuk pergi ke Taif dengan harapan untuk mereka menerima. Paling kurang kalau tak terima Islam pun mereka terima untuk melindungi Nabi SAW daripada ancaman Quraisy di Mekah. Tetapi apa yang berlaku? Bukan sekadar Nabi SAW tak diterima dakwah, bukan sekadar tak diberi perlindungan, bahkan apabila Nabi SAW nak keluar daripada Taif, dikumpulkan anak-anak, dikumpulkan budak-budak untuk baling batu kepada Nabi SAW. Tapi apabila kita melihat, kita cek apakah faktor orang-orang Taif ni tak menerima dakwah Nabi SAW. Agak-agak apa dah? Sebab Nabi kan berasal daripada bangsa Arab kan? So? Sebab dia berharap bahawa dia asalnya kan dia kena Nabi, ada Nabi tu daripada kalangan Yahudi kan? Tapi bila datang pula daripada bangsa Arab, jadi dia tak boleh terima. Jadi kalau orang Madinah ataupun Yahudi, memang alasan tu adalah alasan mereka lah. Ya, ini mereka mengharapkan Nabi ni daripada kalangan orang Yahudi. Tapi apabila keluar Nabi yang terakhir ni bukan daripada kalangan Yahudi, mereka tak terima. Tapi orang Taif ni adalah orang Arab. Faktornya yang sebenarnya adalah kalau Taif, kalau kita lihat hari ini pun Taif merupakan satu tempat yang mempunyai tanah yang subur. Kalau siapa yang pernah pergi ke umrah, pergi ke Taif, buah-buahan di Taif ni merupakan satu buah-buahan yang nampak tu menarik perhatian. Tanah dia adalah tanah yang subur. Jadi disebabkan tanahnya tanah yang subur, maka pemimpin-pemimpin Quraisy ada yang mana mereka pada setiap kali pada musim panas mereka akan pergi ke Taif untuk membeli buah-buahan yang sedap-sedap. Begitu juga ada sebahagian lagi pemimpin-pemimpin Quraisy ni yang lebih kaya ni, mereka membeli tanah-tanah di Taif. Yang mana apabila datang musim panas ni mereka pergi ke Taif dan pergi berehat-rehat di Taif. Jadi apa faktor sebenarnya mereka tak menerima, orang-orang Taif ni tak menerima dakwah Nabi SAW? Harta. Sama. Kerana apa? Kerana mereka takut apabila mereka ada hubungan dengan musuh orang Quraisy, iaitu Nabi SAW, berarti maka dia mengadakan hubungan musuh dengan orang Quraisy. Bila ada hubungan musuh, hubungan yang baik dengan Nabi SAW, musuh kepada Quraisy, berarti bermusuh dengan Quraisy. Maka disebab itu mereka tak terima. Kerana apa? Kerana takut kepada akan terputusnya hubungan yang telah ada baik dengan orang-orang Quraisy. Maka disebabkan itu mereka tak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan tadi. Daripada atas kesombongan yang ada, disebabkan mereka ingkar, disebabkan mereka kufur, dari sebab melampaui batas, yakni dengan melampaui batas tamak kepada harta dan sebagainya, menyebabkan mereka sampai kepada satu tahap, iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan walaupun datang dakwah kepada mereka, mereka tetap menolak dakwah, kerana nak mempertahankan perkara-perkara duniawi. Jadi apabila kita lihat pada ayat yang ke-68 ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ya, ini mereka hamba ibadur rahman itu tidak yad'una, berdoa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak berdoa kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalimah yang ada di sini, jadi minta maaf, mungkin ada kesilapan teknikal di sini. Asalnya daripada perkataan da'a, dal, ain dan juga alif, da'a. Ini daripada perkataan yad'una tu, yang kita tengok dalam Al-Quran tu,
Yad'una itu asalnya daripada perkataan da'a. Ya, ini da'a ini adalah seruan, panggilan, seruan panggilan, iaitu apabila kita memanggil Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut sebagai ibadah. Di atas ni adalah ibadah. Ibadah. Kalau kita panggil manusia, kita panggil sahabat kita untuk membantu kita, itu dipanggil isti'anah. Isti'anah. Yang ini meminta pertolongan. Di sini adalah ibadah, di sini adalah isti'anah. Tetapi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak menyatakan kepada kita tentang hakikat tauhid. Ya, ini orang yang tak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengenali erti hakikat tauhid itu apabila ubudiyah, ibadah dia itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan isti'anah dia juga memohon pertolongan juga kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hakikatnya. Sebab itu kita biasa dan kita selalu sebut di dalam solat, dan kita biasa membaca di dalam suratul Fatihah. Apa ayat yang kita baca selalu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ya, ini kita tak menyembah daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak melakukan ataupun tidak membuat hukum baru yang mana tidak ada hukum itu daripada hukum Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran bahawa orang Nasara ni, antara sebab mereka ini terpesong, menyeleweng, kerana mereka menjadikan paderi-paderi mereka sebagai perantara, sebagai orang yang menafsirkan agama-agama ni, dan paderi mereka pula mengambil kesempatan untuk nikmat-nikmat dunia, menyebabkan mereka ini jauh ubudiyah mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah teori bahawa Nabi Isa ini sebagai anak Tuhan dan sebagainya. Jadi sebab itu tauhid di dalam ibadah, iyyaka na'bud, dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kita menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dalam keadaan itu juga tidak melakukan ataupun tidak membuat suatu hukum yang bertentangan ataupun hukum yang baru yang tidak ada asalnya di dalam agama. Yang kedua adalah tauhid dari sudut isti'anah. Ya, ini kita selalu menyebutkan iyyaka nasta'in. Ya, ini kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kelebihan apabila kita merasai bahawa hakikat pertolongan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW sebut dalam hadis yang mana selalu juga kadang-kadang imam-imam di masjid ataupun di surau membacakannya. Allahumma la mani' lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Ya, ini wahai Tuhanku, wahai Allah, tidak akan ada satu yang dapat menghalang di atas muka bumi ini kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendakkan untuk memberi. Begitu juga dengan sebaliknya. Tidak akan ada satu di atas muka bumi ini yang dapat memberi jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menghalang. Ya, ini kita mengenal hakikat pertolongan itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masa yang sama kita tidak meninggalkan asbab-asbab yang ada. Sebab itu kalau tadi disebutkan dalam hadis disebutkan bahawa kalau satu muka bumi ini berkumpul nak memberikan kebaikan, menunjukkan bahawa kita nak kena cari asbab. Tapi nak berikan kepada kita kejayaan,
maka itu adalah terletak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat kalau kita sakit, kita makan ubat. Ini kita yakin bahawa ubat itu adalah asbab kesembuhan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ambil ataupun makan ubat. Tetapi penyembuhan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu baru-baru ni mungkin sebahagian daripada kita tengok tentang isu vaksin sebagai contohnya. Saya bukan ahli dalam bidang tu. Tapi apabila kita mengetahui bahawa hakikat yang akan menyembuhkan, yang akan memberikan sakit itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah suruh kita untuk mengambil asbab-asbab. Mungkin kita ambil asbab ni tak jadi seperti mana orang lain, jadi yang lain daripada orang lain. Tetapi kita kena ketahui bahawa kalaulah kita ambil suatu ubat tu tak jadi ataupun tak diberi kesembuhan, bahkan diberi pula penyakit, maka itu juga di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala untuk diuji. Maka sebab itu apabila seseorang itu kuat, yakni tauhid dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada zahir amal dia mengambil asbab, tetapi pada dalam diri dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu sempurnalah tauhid dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dalam kehidupan manusia ni dua perkara yang kita perlu, iaitu kita memerlukan Allah atau memerlukan ubudiyah, pengabdian, kita perlukan agama, dan juga kita perlukan pertolongan. Kenapa kita hidup ni dengan pertolongan? Kita nak pakai baju, kita tak buat sendiri, tapi orang lain tolong buat, kita beli kepada dia. Kita memerlukan pertolongan. Tapi apabila kita kenal bahawa pengabdian yang paling tinggi hanya semata-mata kerana Allah dan kepada Allah, dan juga pertolongan yang paling tinggi hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka telah sempurna tauhid kita, insya-Allah. Maka ibadur rahman itu adalah golongan yang mana tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari kita lihat tentang jenis-jenis syirik yang ada dalam perbahasan akidah. Syirik ini dibahagikan kepada dua, iaitu syirik yang besar dan juga syirik yang kecil. Yang mana setiap daripada dua bahagian ini dibahagi pula kepada dua, iaitu secara zahir dan juga secara khafi, yakni yang tersembunyi. Yang mana syirik besar secara zahir, apa contohnya? Contohnya adalah menyembah berhala. Ini tak boleh dinafikan lagi lah. Ini apabila seorang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembah berhala. Yang dimaksudkan berhala ni dengan ukiran patung dan sebagainya, yang menunjukkan bahawa itu adalah berhala. Cuma yang menariknya, ada juga perbahasan daripada kalangan ulama, tak silap saya Imam Al-Ghazali menyebutkan, kalau kita melihat seorang itu solat dalam keadaan nampak macam dia menyembah pokok sebagai contohnya, jadi kita jangan cepat kata oh ini kafir. Tak boleh. Jadi kita tanya, kita sebut, kita tanya dia dulu kenapa dia buat begitu. Kalau disebabkan kejahilan, maka nak kena beri ilmu. Tetapi kalau disebabkan dia memang kata oh ini aku tak mau sembah Allah Subhanahu Wa Taala, ini dia mengakui bahawa pokok tu boleh beri mudarat beri manfaat, maka pada waktu tu baru telah jatuh kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik besar secara tersembunyi, iaitu apabila seorang meminta pertolongan kepada mayat ataupun kepada kubur, minta pertolongan, wahai tuan badan yang ada dalam kubur ni, berikanlah aku kesembuhan kau dan sebagainya, maka itu adalah syirik yang besar, tetapi secara tersembunyi. Kenapa? Kerana di dalam hati. Manakala syirik kecil yang zahir pula, yang secara zahirnya adalah apabila ia keluar dari perbuatan ataupun percakapan
yang mungkin biasa kita dengar di dalam percakapan kita seharian. Ya, ini contohnya seorang mengatakan, kalaulah tak kerana dia, memang tak kerana dia tu, memang tak ada lah aku kat sini ni. Contoh. Kalau tak kerana bos aku tu, maka aku tak naik pangkat. Kalau seorang tu meletakkan sebulat hakikat itu kepada asbab, maka itu adalah syirik kecil. Kalau tak kerana ubat ni lah, kira tak sembuh lah. Jadi kalau kita meletakkan sebulat hakikat penyembuhan tu kepada ubat, maka itu adalah syirik kecil yang secara zahir. Manakala yang secara tersembunyi, syirik kecil yang secara sembunyi adalah apa yang berada dalam hati kita, berupa sebagai contoh sifat-sifat mazmumah. Yang ini riak sebagai contohnya. Yang ini melakukan satu amalan dalam rangka nak orang lain juga appreciate kita, bukan kita mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah contoh kepada syirik kecil yang tersembunyi. Jadi syirik ini, sebagaimana dosa-dosa yang lain, bukan kita lihat kepada besar ataupun kecilnya syirik, tapi kita lihat bahawa syirik itu merupakan dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang apabila kita ini buat kesalahan, maka ia dianggap besar. Sebagai contoh, tak sama seorang yang kata perkataan yang tak elok kepada kawan dia berbanding dia berkata perkataan yang tak elok kepada seorang raja. Betul? Jadi walaupun kesalahan itu sama, yang ini dia cakap kat kawan dia satu perkataan yang tak elok, mungkin kawan dia pun tak kata apa, memaafkan dia, ataupun mungkin dia tahu bahawa itu sekadar melawak. Tapi apabila dia kata perkataan yang sama kepada orang yang besar, orang yang ada pangkat, sebagai contoh raja dan sebagainya, menyebabkan mungkin dia ditahan, mungkin dipenjarakan. Walillahil masalil a'la. Jadi sebab itu kita tak boleh melihat syirik ataupun dosa itu sendiri besar mana ataupun kecil mana. Alah, dosa kecil je. Tapi melihat kepada siapa kita telah melakukan dosa tersebut. Maka sebab itu dia menjadi besar. Satu perkataan yang sangat menarik disebutkan oleh seorang ulama pendakwah, disebut apabila kita melihat dosa itu yang kecil itu sebagai besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganggap perkara itu adalah kecil. Tetapi kalaulah satu dosa itu walaupun kecil, kita memperkecil-kecilkannya, maka bagi Allah Subhanahu wa taala perkara itu adalah besar. Sebab apa? Sebab perkara dosa ni bukan perkara yang main, yang mana kita perlu minta ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita lihat satu ayat daripada ayat Al-Quran, daripada suratul Hajj. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 31, Allah kata, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. yakni, dan sesiapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain, maka seseolah dia jatuh daripada langit lalu disambar burung atau dihumban oleh angin ke tempat yang jauh yang membinasakan. Ini antara perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Yang ini, ayat ini menunjukkan perumpamaan akibat buruk daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sebahagian yang hadir kuliah Ustaz Syahmi yang membincangkan tentang perumpamaan. Jadi perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang melakukan syirik di dalam surah Al-Hajj, Allah kata, dan sesiapa yang mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah,
maka seolah-olah dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau dihumbankan oleh angin ke tempat yang jauh yang membinasakan. Persoalan, kenapa orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala diibaratkan dia jatuh daripada langit kemudian disambar oleh burung? Ada siapa yang mungkin nak kongsikan idea? Mungkin dia rasa, oh mungkin, kemungkinan. Maksudnya dia teruk tak Ustaz, dia jatuh dia timpa tangga lagi. Dan umpama dia daripada langit tu kemudian disambar. Ya, ini sudah jatuh ditimpa tangga sebagai contohnya. Iaitu apabila jatuh daripada langit kemudian disambarkan pula, kan? Ya, ini as-sama'. Langit ni berada di mana? Atas kita, kan. Yang ini kita tengok dan kita nampak bahawa langit ni tinggi. Nak menunjukkan bahawa keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kalau kita nak ibaratkan ketinggiannya, dia ibarat langit. Tingginya nilai iman tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang mana ada iman di dalam diri dia, maka dia merupakan orang yang tinggi nilai dan juga kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yarfa'illahu allazina amanu. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat orang yang beriman dan juga orang yang berilmu. Tapi kita nak sebut tentang orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, angkat kedudukan dia. Kalau kita ibaratkan ia seperti langit, maka ia merupakan satu ketinggian. Menunjukkan bahawa iman itu merupakan satu ketinggian, yang mana orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya dia telah menghina diri dia, iaitu dia jatuh daripada ketinggian. Bukan sekadar jatuh daripada langit, tapi jatuh daripada nilai yang tinggi yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan standard dia. Menyebabkan apabila orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia jatuh kepada lembah yang menghinakan. Dan disebutkan pula apabila dia jatuh daripada tempat yang tinggi, daripada langit, daripada nilai yang mulia itu, jatuh daripada langit kemudian disambar pula oleh burung. Menunjukkan bahawa apabila jatuh itu, maka akan berlakulah kemusnahan dalam kehidupan dia. Walaupun dia nampak, mungkin disebabkan dia syirik, dia lagi kaya. Mungkin disebabkan dia syirik, dia mempunyai pangkat, mempunyai kehebatan di hadapan manusia. Tapi sebenarnya dia ni ibarat disambar oleh seekor burung. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat-nikmat kepada dia ini untuk apa? Jadi seperti dihumban oleh angin, yakni ke tempat yang lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wa iyyazubillah. Dan juga angin ini boleh juga disifatkan ataupun diumpamakan seperti mana syaitan, yang mana merasuk kita, yang mana telah menghasut manusia. Angin kan, waswas. Yang ini merasuk manusia tu hingga manusia ini jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dihumbankan ke tempat yang jauh yang membinasakan. Antaranya adalah dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah perumpamaan syirik. Ini orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, diibaratkan dia jatuh daripada satu nilai yang tinggi kepada nilai yang rendah. Dan apabila dia jatuh kepada nilai yang rendah, Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan dia daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan timbulkan, adakah dosa syirik ni diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Subhanahu Wa Taala tak ampun dosa orang yang melakukan syirik. Tapi adakah Allah Subhanahu Wa Taala tak ampun secara total ataupun ada pengecualian? Maka kita akan tengok selepas ni, insya-Allah. Okey. Kemudian sifat ibadur rahman yang ketujuh,
Dalam ayat yang sama yang kita bacakan tadi, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Yang ini sifat ibadur rahman itu dia tidak menumpahkan darah. Yang ini tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala membunuhnya kecuali dengan jalan yang hak yang dibenarkan oleh syarak. Jadi agak-agak kenapa saya bawakan gambar gagak di sini? Ini burung gagak. Sebab gagak boleh dibunuh. Gagak boleh dibunuh. Di antara binatang yang boleh dibunuh. Saya tak terfikir sebenarnya tu. Ini bagus. Satu idea yang menarik. Ini gagak boleh dibunuh. Sebagai contoh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran dosa yang pertama yang berlaku secara zahir di atas muka bumi adalah dosa membunuh. Ini anak kepada Nabi Adam AS, 2 orang anak yang dikatakan seorang nama Habil dan juga Qabil. Siapa yang membunuh siapa? Dikatakan Qabil yang membunuh Habil disebabkan dengki. Yang ini pembunuhan ini adalah satu dosa yang pertama yang berlaku di atas muka bumi ini. Yang ini menumpahkan darah. Bukankah waktu dia nak gali ataupun nak tanam mayat saudara dia ni, dia tak tahu nak buat macam mana kan? Allah datangkan burung gagak ni untuk tunjukkan bagaimana nak ditanamkan mayat tersebut. Jadi nak sebutkan bahawa pembunuhan ini merupakan dosa yang pertama yang berlaku di atas muka bumi secara zahir. Kalau dosa yang secara itlaknya adalah hasad lah. Ini disebabkan hasad datangnya pembunuhan. Ini secara zahirnya dosa yang pertama yang berlaku di atas muka bumi ini adalah dosa pembunuhan. Yang mana dalam hadis Nabi SAW, kalau berlaku pembunuhan selepas daripada Nabi Adam ni, semuanya tertanggung ke atas Qabil. Dalam hadis sebut. Kerana apa? Kerana dialah yang memulakan dosa pembunuhan. Jadi daripada hadis ini dapat kita ketahui dan dapat kita fahami antaranya, bukan sekadar orang yang buat kebaikan, apabila orang ikut kebaikan yang dia lakukan, orang tu dapat pahala. Tetapi apabila seseorang yang mana dia melakukan satu keburukan, kemudian orang mengikut keburukan yang dia buat, maka dia juga mendapat yang disebut sebagai dosa jariah. Sebagaimana ada pahala jariah, ada juga dosa jariah. Maka ini kita nak kena hati-hati. Yang mana kita jangan buat satu keburukan yang mana keburukan tu menyebabkan orang lain ikut kita. Mungkin sebahagian kita telah menjadi ibu ataupun bapa yang ada anak-anak. Yang mana anak-anak ni boleh sangat dekat dengan kita yang dia nak tiru kita. Kalaulah dia tiru perkara yang baik, alangkah untungnya kita. Tapi kalau sebaliknya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Jadi disebutkan sifat yang ketujuh ini, sifat ibadur rahman ini adalah mereka yang tidak menumpahkan darah. Kerana apa? Kerana orang yang membunuh orang lain ini sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi SAW sebut, la zawalud dunya ahwan indallah. Ya ini, kalaulah dunia ini hancur, musnah, hilang, maka ia lebih mudah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala min safki dima'il muslim bighairi haq, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ini, kalaulah dunia ini hancur, lebih mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding apabila ada darah daripada darah orang Islam ini ditumpahkan dalam keadaan tidak berhak.
Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang yang mana tentang kepada Bani Israel, yang mana mereka ini melakukan kefasadan di atas muka bumi dan juga membunuh orang-orang yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala sebut faka'annama, ya ini seperti mana mereka ini membunuh semua orang. Faka'annama yaqtulun nasa jami'a, ya ini seperti mana mereka ini membunuh semua orang yang berada di atas muka bumi ni, walaupun hakikatnya mereka membunuh seorang saja. Kenapa? Kerana dosa membunuh, menumpahkan darah ni merupakan satu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tidak? Walaupun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nak menciptakan manusia ni cukup mudah. Tapi manusia ni, kalaulah disebut dalam surah Al-Hajj, kalaulah dia nak kumpulkan antara manusia dan jin, nak mencipta seekor lalat, nak memberikan kehidupan kepada seekor lalat pun dia tak mampu, apatah lagi manusia. Yang nak menunjukkan bahawa kerja hidup manusia ini adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah kerja manusia. Nyawa manusia ni adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan bukan hak kita pun. Allah Subhanahu Wa Taala boleh ambil bila-bila masa. Maka disebabkan itu, penumpahan darah ini merupakan satu benda yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban 'azima. Barang siapa yang mana membunuh seseorang mukmin dalam keadaan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya azab seksa yang besar. Surah An-Nisa ayat 93. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan bahawa orang yang mana membunuh, menumpahkan darah orang yang lain, terutamanya orang-orang yang beriman, maka ini merupakan satu dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sebut siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannam. Yang pertama, iaitu balasannya adalah neraka Jahannam. Yang mana neraka Jahannam ni merupakan azab siksaan yang dah berat dah. Yang ini berada di dalam api. Dalam pertemuan yang lepas kita sebut kan, yang ini antara siksaan yang paling ringan di dalam neraka ni adalah apabila api yang panas tu, yang menyebabkan kalau angin tolak haba api yang panas tu kena kepada kulit kita pun kita dah rasa sangat panas hingga kita mencela diri sendiri. Bagi orang yang terkena azab tersebut, ini yang paling ringan, tak kena api lagi, tapi kena angin yang membawa haba tu sahaja, tu pun dah rasa sangat-sangat panas. Ini kan pula berada bukan seketika, bukan sekejap, tapi berada di dalam neraka. Berada di dalam, bukan terkena tempias tak, tapi berada di dalam. Fajazaohu jahannam, yang mana berada di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, wa'azubillah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut khalidan fiha, yang mana dia kekal di dalam neraka tersebut. Ya, ini satu benda yang berat. Kalau kita terkena api yang sedikit pun kita dah rasa sangat sakit, apatah lagi nak berada, nak celup tangan berada dalam api, apatah lagi nak kekal berada di dalam api. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah Subhanahu Wa Taala memurkai orang yang membunuh orang lain. Bukan sekadar murka, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa la'anahu, Allah Subhanahu Wa Taala melaknatnya. Jadi apa beza Allah Subhanahu Wa Taala murka dan juga laknat?
Ini kalau kita contohkan manusia ni, sebagai contoh seorang ibu bapa. Ibu bapa ni biasalah kalau dia marah anak-anak kan. Mungkin disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak, maka dia marah biasa. Tapi adakah ibu bapa yang melaknat anak-anak disebabkan marah dia? Tak ada kan? InsyaAllah lah tak ada. Kalau ada tu na'udzubillah lah. Yang menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala murka bagi orang yang mana membunuh orang yang lain ni, besarnya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala sampai Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada akhir, wa'adda lahu 'azaban 'azima, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan baginya azab yang seksa yang cukup besar. Yang ini disebutkan Jahannam, disebutkan api neraka, berada di dalam api neraka kekal, itu pun dah besar dah. Kemudian ditambahkan pula dengan ghadiba, Allah Subhanahu Wa Taala marah, murka, ditambahkan pula laknat, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan menyediakan baginya azab seksa yang besar. Maksudnya ada yang lebih besar daripada berada di dalam api neraka kekal. Bayangkan dosa, siksaan apa yang wallahu a'lam. Jadi kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada sifat ibadur rahman, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'azab jahannam inna 'azabaha kana gharama. Dan juga pembunuhan ini merupakan perkara pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Ya, ini perkara pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala tanya bagi seorang individu tu adalah berkaitan dengan solat. Betul? Yang mana kalau tak settle bab solat ni, maka tak berganjak kepada bab-bab lain. Bukan macam kita bila baca buku boleh skip kan. Ini tak. Setiap helaian daripada buku catatan kita itu, amal kita itu, tak akan berganjak kalau yang pertama hisab solat kita masih lagi belum settle. Tetapi dalam hadis yang lain menyebutkan tentang perkara pertama yang ditanya antara kita dan manusia. Jadi kalau kita seorang-seorang individu, secara individu, perkara pertama yang ditanya adalah berkaitan solat. Tapi hubungan kita dengan manusia yang lain, perkara pertama yang ditanya adalah berkaitan dengan darah. Jadi ini kalau tak selesai dalam bab darah ini, maka tak akan berganjak kepada perkara-perkara yang lain. Sebab itu dalam menumpahkan darah ini merupakan satu perkara ataupun dosa yang besar. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, wala yaqtulun nafsal lati harramallah illa bil haqq, illa bil haqq, yakni kecuali dalam satu urusan yang dibenarkan di dalam syarak. Yang mana dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menyebutkan tidak halal darah seorang Muslim ke atas Muslim yang lain kecuali dalam 3 perkara. Yakni keadaan yang membolehkan seorang itu membunuh seorang Muslim yang lain. Yang pertama yang disebutkan adalah orang yang telah berkahwin dan juga berzina. Yang ini disebut dalam istilah fiqh sebagai muhsan. Yang ini seorang yang berkahwin yang mana sepatutnya dia menchannelkan keinginan nafsu syahwatnya itu kepada yang halal, tetapi dia pilih perkara yang haram, maka hukumannya adalah rejam. Yang ini bunuh sampai mati. Rejam, bunuh sampai mati. Itu yang pertama. Tetapi mestilah benar-benar disabit kesalahan. Dibawakan pula 4 orang saksi yang adil. Bukan mudah nak mengisbatkan seorang tu ataupun nak memberikan bukti bahawa seorang tu berzina.
Tapi kalau apabila dah sabit bahawa seorang yang telah berkahwin dan berzina, maka dia perlu dibunuh. Yang kedua adalah orang yang membunuh orang lain. Yang ini qisas. Seorang yang membunuh orang lain, maka dibunuh balik orang tersebut. Yang ini apabila dia membunuh dengan sengaja lah. Kalau dia membunuh dengan tak sengaja, maka dia nak kena bayar diat. Tapi kalau membunuh dengan sengaja, maka hukumnya adalah qisas. Jadi maka dibolehkan untuk dibunuh semula. Dan yang ketiga adalah dalam perkara yang hak, membunuh dalam perkara yang hak, iaitu orang yang murtad. Apabila orang yang keluar daripada agama Islam, dia murtad daripada agama Islam, maka pihak penghakiman perlu untuk suruh dia bertaubat. Dalam mazhab Syafi'i, maka kita kena minta dia untuk bertaubat. Beri tempoh masa dia bertaubat. Diberikan pula mungkin hadirkan konsultan dan sebagainya, berikan dia pencerahan tentang Islam. Kalau dia masih lagi tak diterima, maka barulah pergi kepada pembunuhan. Jadi dalam Islam hanya dibolehkan 3 keadaan ini, iaitu orang yang telah berzina, orang berkahwin dan berzina, orang yang membunuh orang lain, dan juga orang yang murtad. Ini yang disebut daripada ayat Al-Quran, illa bil haq. Ini dalam perkara yang hak itu apa? Iaitu dalam perkara yang disebutkan keterangannya di dalam hadis Nabi SAW. Baik. Yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang sama, wala yaznun. Dan ibadur rahman ini pula dia tidaklah berzina. Jadi perkataan yang berada di tengah itu adalah perkataan zina. Ya, ini 3 perkataan yang berada di sekitarnya itu. Yang pertama itu adalah dituliskan, ini adalah ayat Al-Quran yang mana dalam surah Al-Isra ayat 32, kata silap. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala taqrabuz zina. Kerana apa? Fahishah di tengah. Dan yang terakhir sekali adalah wasa'a sabila. Mungkin kita boleh tulis, take note sikit. Ini yang pertama, la taqrabu. Kemudian yang kedua adalah fahishah. Fa alif ha shin ta. Dan yang ketiga itu adalah sa'a sabila. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dalam ayat yang kita bacakan dalam surah Al-Furqan ini tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala yaznun. Dan janganlah seorang itu berzina. Namun di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan janganlah wala taqrabuz zina. Janganlah kamu menghampiri zina. Kerana apa? Kerana zina ini mempunyai jalan yang pelbagai. Ditambah hari ini pula dengan pelbagai gadget, pelbagai laman web yang ada, menyebabkan jalan-jalan menuju zina ini cukup mudah. Adanya iklan-iklan ataupun adanya video-video, walaupun kartun, cerita kartun, tapi ada menyelitkan tentang pornografi sebagai contohnya. Di jalan kepada zina itu sangat mudah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam nak mengekang jenayah ataupun dosa zina ni, Allah Subhanahu wa taala sebut awal lagi Allah kata wala taqrabu. Jangan mendekati, jangan hampir pun. Kalaulah ada video yang menceritakan tentang, mungkin tak seluruhan pornografi, tapi mengandungi unsur-unsur, maka bagaimana respon kita adalah tak tengok. Walaupun mungkin viral dalam kalangan masyarakat,
Tetapi kita tak endahkan. Kenapa kita tak mau terlibatkan? Wala taqrabu, ia ini menjauhkan diri juga adalah dengan menjauhkan sebagai contoh berdua-duaan lah, sebagai contoh. Hari ini berdua-duaan bukan semata-mata berjumpa, boleh juga berdua-duaan dalam telefon. Yang mana segala jalan yang boleh membuka kepada zina ni, maka kita nak kena tutup. Sadduz zari'ah, ini kita menutup jalan itu lebih baik. Walaupun orang kata nampak macam kolot, nampak macam terlalu strict sangat dan sebagainya, tetapi itulah yang paling baik. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang sebut sedemikian, dan Allah lebih tahu tentang diri kita berbanding diri kita sendiri. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut Rabbul Alamin. Allah ni pendidik bagi seluruh alam, termasuk diri kita. Allah tahu apa yang ada di dalam Al-Quran, yang disampaikan di dalam Al-Quran itu adalah baik bagi kita. Maka dengan sebab itu kita nak kena ambil tunjuk dari petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkataan zina ini disebut di dalam Al-Quran sebagai fahishah. Yang mana perkataan fahishah ni menunjukkan kepada ataupun maksud dosa. Tetapi dosa fahishah ini adalah dosa yang bukan sekadar dosa, tetapi dia adalah dosa yang memalukan. Dalam bahasa Inggeris kita sebut apa? Shameless. Yang ini bukan sekadar benda tu salah, dosa, tapi dia juga memalukan orang yang melakukan dosa tersebut. Bahkan dikatakan fahishah ni adalah dosa dari sudut perbuatan ataupun dari sudut pertuturan. Yang mana kita nak kena jauh dosa zina ni bukan dari sudut perbuatan semata-mata, tetapi juga kata-kata yang lucah yang boleh membawa kepada maksud penzinaan. Ini mungkin orang boleh jauh daripada perkataan, daripada perbuatan, tapi kadang-kadang terjebak dengan perkataan-perkataan yang lucah. Ini juga termasuk dalam fahishah. Kenapa? Kerana orang yang menyebut perkataan lucah, maka apa anggapan kita kepada orang tu? Yang ini sepatutnya dia merasa malu dengan percakapan dia. Sebab itu dinamakan fahishah. Yang ini dosa yang melibatkan perbuatan maupun pertuturan. Maka kita nak kena jauhkan kedua-duanya. Wasa'a sabila. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa zina ini merupakan jalan yang buruk. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan alternatif, menyediakan jalan yang baik, iaitu dengan berkahwin. Maka apabila seorang yang memilih zina, maka dia telah memilih satu jalan yang buruk. Jadi bagaimana untuk menjauhkan diri daripada zina ini adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni bina perisai diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang boleh membawa kepada zina. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala taqrabu, yakni jangan mendekati. Kita apabila kita melalui bukan benda yang tak elok pun lah, kalau lah kata kita nak balik ke kampung sebagai contohnya, kita tahu satu jalan ni ada jam. Jadi kita mesti cuba untuk cari jalan yang lain. Sebab apa? Sebab kita tak mau pergi kepada jam. Jam tu bukanlah satu benda yang buruk pun. Mungkin dia boleh meletihkan dan sebagainya. Ini pula satu benda yang mana dah jelas dalam Al-Quran bahawa dia buruk. Dari sudut saintifik pun menjelaskan bahawa dia memberikan kemudaratan kepada keturunan. Maka lebih layaklah untuk kita menjauhkan diri daripada jalan tersebut. Wala taqrabuz zina. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan balasan bagi orang yang mana mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, bagi orang yang mana membunuh satu nyawa yang tanpa hak, bagi orang yang berzina. Allah Subhanahu Wa Taala sebut yudha'af lahul azab yaumul qiyamah wa yakhlud fihi muhana.
pada ayat yang ke-69 surah Al-Furqan. Yang ini Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan baginya azab seksa pada hari kiamat, dan ia pula akan kekal dalam azab itu dengan menerima kehinaan. Jadi azab ini yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, iaitu syirik, membunuh dan juga berzina, ini Allah Subhanahu wa taala sediakan 4 jenis azab. Ya ini yudha'af lahul azab, ya ini digandakan azab baginya. Sebab apa digandakan? Kerana yang pertama disebabkan syirik, dan yang kedua adalah disebabkan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan juga dosa besar. Ya ini digandakan. Bayangkan kalau digandakan, kalau tadi disebutkan orang yang membunuh ni diberikan ataupun dijanjikan dengan azab yang seksa yang besar, yang kita tak tahu apa azabnya, kemudian disebutkan pula digandakan azab tersebut. Wa'iyyazubillah. Yudha'af lahul azab yaumul qiyamah. Kenapa hari kiamat disebutkan yaumul qiyamah ni juga merupakan azab? Kerana apabila seseorang dia sampai kepada hari kiamat, dia takkan boleh berpatah balik. Ya ini hari kiamat itu sendiri merupakan azab bagi orang yang mana tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab tak boleh nak patah balik dah. Tak boleh nak buat kebaikan dah. Apabila digandakan azab, kemudian berada pula di hari kiamat, itu pun dah cukup azab. Kemudian disebutkan wa yakhlud, kemudian kekal. Kekal ini bukan kekal biasa, tapi kekal dengan disebutkan ulama yudha'af lahul azab. Dia ini kekal dengan gandaan azab tadi. Azab yang besar tadi digandakan, kekal dalam gandaan yang besar tu. Nauzubillah. Wa yakhlud fihi muhana. Ya ini masuk neraka itu dalam keadaan dengan azab yang besar dan juga dengan penuh kehinaan. Kita bayangkan seorang yang mana masuk ke dalam penjara. Orang yang masuk dalam penjara ni, mungkinlah dia telah melakukan satu kesilapan. Allah Subhanahu wa taala nak bersihkan dosa dia, dia masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara tu mungkin dia rasa susah makan, tempat tinggal, rasa azab. Tapi taklah sesusah apabila dia keluar daripada penjara, orang masih lagi dia anggap dia ni banduan, jijik, hina. Orang menganggap hina dia. Menyebabkan diri ni rasa lebih susah daripada dia berada di dalam penjara. Betul? Dalam penjara mungkin dia bersama dengan orang yang buat salah. Mungkin dia rasa susah itu adalah kesusahan yang sama-sama ditanggung. Tetapi apabila keluar, kemudian dihina pula, kehinaan tu mungkin rasa lebih besar daripada dia mungkin duduk penjara selama 20 tahun katakan. Orang sana tak bagi masuk kerja sini dan sebagainya. Nak menunjukkan bahawa azab yang Allah Subhanahu wa taala kenakan kepada manusia ini bukan dari sudut fizikal semata-mata. Yang ini dibakar, yang berada di dalam api, tapi dari sudut emosi, dan dari sudut emosi itulah lebih sakit lagi. Bahkan Syekh Ad-Didu dia sebut bahawa antara azab yang paling besar di dalam neraka adalah bukan disebutkan di serika belakang lah dan berenang di dalam lautan darah dan sebagainya. Itu antara yang besar juga, tapi yang paling besar adalah apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mahu bercakap dengannya. Allah Subhanahu wa taala tak mahu membersihkannya. La yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa la yanzur ilaihim. Ya ini azab yang paling besar adalah apabila Allah Subhanahu wa taala tak mahu bercakap dengan orang yang bersalah, orang yang melakukan dosa. Allah Subhanahu wa taala tak mahu menyucikan orang yang melakukan dosa, dan Allah Subhanahu wa taala tak pandang pun orang yang melakukan dosa. Maka itu adalah azab yang lebih besar. Walaupun ia adalah dari sudut emosi, tetapi emosi ini lebih besar daripada fizikal. Macam orang ketuk kita contohnya. Orang ketuk kita, mungkin kita rasa sakit, esok dah
okey dah. Tapi ada orang kata kepada kita, mungkin kita terasa, mungkin sampai bawa sampai ketua. Kerana besarnya pengaruh ataupun besarnya kalau azab itu dari sudut emosi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawasanya orang ibadur rahman itu meskipun dengan dosa yang cukup besar, dosa yang cukup besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seolah seakan-akan orang kata apa, tak nampak dah jalan pintu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kan kita sebutkan tadi bahawa syirik ni merupakan salah satu dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala tak ampun. Betul, dalam ayat dalam surah An-Nisa tadi kita bacakan. Tetapi dalam ayat ni Allah kata illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman dan beramal dengan amalan soleh, maka orang-orang inilah Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan kejahatan mereka dengan kebaikan, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi bagaimana kita nak satukan dua ayat yang zahirnya bertentangan ini? Kata ulama tafsir, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tak ampunkan dosa syirik ini merujuk kepada kalau seseorang itu dia syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mati dalam keadaan dia tak sempat bertaubat, maka tak diampunkan. Manakala dosa-dosa yang lain Allah Subhanahu Wa Taala boleh ampunkan. Sebagai contoh dalam hadis yang menyebutkan tentang wanita pelacur yang memberi minum anjing, kemudian Allah ampunkan dosanya, dia di dalam syurga. Dosa zina. Tapi dosa syirik ni satu-satunya dosa yang paling besar yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tak ampunkan kecuali dengan sebenar-benar taubat. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Iaitu cara kembali taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang pertama adalah taba, iaitu bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan rukun-rukun taubat, iaitu yang pertama meninggalkan dosa-dosa yang ada, dosa-dosa yang telah dilakukan, iaitu tinggalkan dengan sepenuh hati. Tinggal, jangan kata alah nak ambil sikit-sikit, tak. Tinggal tu tinggal terus. Yang kedua adalah dengan kita rasa menyesal, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Taubah, rasa menyesal ini seperti mana disebut dalam surah At-Taubah tentang mereka yang tidak turut serta dalam perang Tabuk. 3 orang dalam kalangan sahabat Nabi yang tidak turut serta dalam perang Tabuk. Dan ini rasa sesal mereka ini seolah-olah fadaqat alaihimul ard, yakni rasa sempitnya dunia ni. Sebenar-benar rasa menyesal tu rasa macam Allah Subhanahu Wa Taala, adakah Allah nak terima, walaupun hakikatnya memang Allah terima, tapi diri kita ni rasa besarnya rasa dosa tu. Yang ini menunjukkan bahawa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah kita berusaha dan kita berkeyakinan bahawa kita tak mau lagi nak ulang dosa-dosa yang tersebut. Maka cukup rukun ni, maka lengkaplah taubat kita. Dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala sebut illa man taba wa amana. Yang kedua adalah beriman. Amana. Kenapa disebutkan amana? Kerana dosa-dosa besar ini tadi, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perlu diperbaharui dengan iman. Bahkan dosa-dosa besar juga boleh mencederakan keimanan. Ya, ini dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa la yazni zani hina yazni fahuwa mu'min. Ya, ini tidaklah berzina seorang itu kecuali dia dalam keadaan zina tu dia sebenarnya bukanlah orang yang beriman. Menyebutkan orang yang melakukan dosa-dosa besar, maka ada kecederaan bagi iman dia. Sebab itu disebutkan taubat tidak hanya cukup kepada taubat, tapi mesti
datangkan dengan beriman. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sebut dengan beramal soleh, wa amila amalan. Yang ini beramal dengan amal. Yang ini disebut dalam bahasa Arab sebagai maf'ulun mutlaq. Yang ini beramal dengan amal yang serius. Amila amalan. Yang ini dah ditinggalkan perbuatan tu, maka dia telah ada satu strategi, ada satu perancangan bagaimana dia nak menjauhkan diri daripada dosa tersebut. Maka itu yang disebut sebagai amila amalan, ada strateginya. Kalau dah tak mampu beramal soleh dengan banyak pun, maka paling kurang dia menunjukkan kepada orang lain untuk beramal soleh. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut, ad-dalu ala khair kafa'ilihi. Yani orang yang mana menunjukkan kepada kebaikan seperti mana orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dan sekurang-kurangnya kalau tak boleh juga, maka niatlah dengan niat yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk beramal soleh. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ya, ini mereka yang mana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganjarkan kepada mereka, iaitu diterima taubat. Bukan sekadar diterima taubat. Macam mana kita nak tahu Allah terima taubat kita? Antaranya yang disebutkan oleh ulama tasawuf, iaitu apabila Allah Subhanahu wa taala membenarkan kita, ataupun Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bertaubat. Itu permulaan Allah Subhanahu wa taala nak terima taubat kita. Sebab apa? Sebab kalau kita nak bertaubat ni, kita tak boleh melainkan Allah yang bagi rasa untuk taubat, bagi rasa sensitif terhadap dosa yang kita lakukan. Maka disebabkan itu, kata ulama, apabila kita ada perasaan nak bertaubat, maka itu merupakan permulaan penerimaan Allah Subhanahu wa taala kepada taubat kita. Kemudian ganjaran yang kedua, ditukarkan dengan kebaikan. Yubaddilullahu sayyi'atihim. Nak menunjukkan bahawa ada dua tafsiran di sini. Nak menunjukkan bahawa kalau dah dia melakukan dosa dia sebesar gunung, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Rahman, maka Allah Subhanahu wa taala tukarkan sebesar gunung dosa dia tadi kepada pahala. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ataupun dalam tafsiran yang kedua mengatakan bahawa bukan Allah tukarkan kepada kebaikan, tetapi maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan hingga menghapuskan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Yang ini apabila Allah Subhanahu wa taala tukarkan kepada kebaikan dosa-dosa tu, maka dosa-dosa kita ni Allah Subhanahu wa taala anggap kecil je. Tak ada apa dosa manusia ni. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala tak terkesan dengan maksiat ataupun dengan kebaikan, hatta kebaikan yang kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala pandang kecil pada itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba." Dan sesiapa yang bertaubat serta beramal soleh, maka sesungguhnya dengan itu ia bertaubat kepada Tuhannya dengan sebenar-benar taubat. Ini siapa yang bertaubat serta beramal soleh, maka sesungguhnya dengan itu ia bertaubat kepada Tuhannya sebenar-benar taubat. Jadi ayat ni bukanlah bermaksud pengulangan. Kerana apa? Kerana taubat itu mempunyai 3 tahap. Yang mana saya boleh tuliskan di sini insya-Allah. Jadi yang pertama, di bawah sekali tersebut sebagai at-taubah. Kemudian al-inabah. Dan yang atas sekali ada al-aubah. Jadi sebagai penutupnya, kita melihat kepada darjat taubat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini. Yang mana taubat itu bukanlah maksud pengulangan. Ayat Allah Subhanahu wa taala pada ayat 71 ni bukanlah maksud pengulangan. Kerana apa? Dalam Al-Quran
Meskipun zahirnya nampak pengulangan, tapi dia bukanlah pengulangan yang sia-sia. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Kalau kita perasan, Allah kata wa man taba wa amila salihan. Allah tak sebut pun tentang iman seperti mana yang disebut pada ayat yang sebelumnya. Dan juga amal di sini disebutkan wa amila salihan. Ini menunjukkan bahawa ini adalah satu taubat yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Ya, ini yang pertama at-taubah. Apa bezanya tiga ni? Iaitu yang pertama at-taubah ni adalah seorang yang mana kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa-dosa. Ya, ini apabila kita melakukan satu dosa, kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka disebutkan sebagai at-taubah. Yang kedua, al-inabah. Ya, ini apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita mengharapkan pahala, mengharapkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang first tadi, kita bertaubat ataupun kita kembali kepada Allah, sebab taubat ni merujuk kepada kembali. Ini kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan ataupun ampunkan dosa-dosa kita. Tapi al-inabah, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita mengharapkan pahala, mengharapkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling tinggi al-aubah, iaitu apabila kita sudah bertaubat, mohon Allah Subhanahu Wa Taala diampunkan dosa, kemudian mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan segala kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai satu perkara yang paling besar dalam kehidupan kita, iaitu adalah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana setiap daripada peringkat-peringkat ni disebutkan dalilnya. Dan peringkat yang teratas ini, al-aubah ni kebiasaannya adalah daripada kalangan para anbiya. Disebutkan dalam Al-Quran tentang ni'mal abd fa innahu awwab. Yang ini sebaik-baik hamba itu adalah mereka ini yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni turun kepada siapa? Ataupun turun pada ayat yang mana? Iaitu kepada Nabi Daud dan juga Sulaiman. Yang ini apabila mereka diberikan kepada Allah satu benda yang besar, kerajaan yang besar, maka tak ada bagi mereka yang lebih besar melainkan keredaan Allah. Maka dengan sebab itu, walaupun ada kerajaan yang besar, ada nikmat yang banyak, masih lagi tetap kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut sebagai al-aubah. Jadi mungkin sekadar itu perkongsian pada malam ni. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang pada diri saya sendiri, dan minta maaf atas kesilapan teknikal yang ada, yang mungkin memberi impak lah serba sedikit kepada perkongsian pada malam ni. InsyaAllah akan cuba diperbaiki mungkin buka kepada satu dua soalan kalau ada soalan. Wallahualam. Jadi sebab itu tadi kita sebutkan tentang tauhid ini terbahagi kepada dua, iaitu dalam bab ibadah dan juga dalam bab isti'anah. Dan kita sebut bahawa lawan kepada tauhid ni merupakan syirik. Maka apabila adanya pergantungan kepada sesuatu yang secara hakikat, yang menunjuk secara hakikat ni adalah dia bulat kepada pergantungan tersebut, yang ini asbab tersebut, maka telah masuk kepada daerah syirik.
Tapi kita nak sebutkan perkara ni, macam kita katakan tadi, walaupun benda itu mungkin termasuk dalam satu syirik besar secara sembunyi kan. Jadi dibagi contoh adalah seorang isteri yang mungkin bergantung harap kepada suami dia ni sehabis mungkin lah kan. Menyebabkan orang kata apa, tak ada pergantungan dia yang lain kecuali kepada suami dia ni. Syirik ini dia melihat kepada i'tiqad kan. Kerana tauhid itu sendiri melihat kepada i'tiqad kan. Kalau pergantungan yang dimaksudkan bagi seorang isteri kepada seorang suami itu pergantungan dari sudut fizikal kan. Mungkin sebab dia tak bekerja kan, suri rumah, jadi pergantungan fizikal daripada suami, mungkin dia memang harap pada suami dia ajalah kan, yang ni bagi nafkah, nak bagi apa-apa sebagainya kan. Maka pada waktu ni dia tak jadi masalah kan. Ini rasa takut dia disebabkan suami dia, takut suami dia jadi apa-apa dan sebagainya. Tapi kalau disebabkan rasa i'tiqad dia, yang ni kata suami dia lah yang memberi rezeki kepada dia, kalau tak ada suami dia ni memang kebuluh lah dia, sebagai contoh, maka itu boleh membawa kepada maksud syirik kan. Jadi kita nak kena perjelaskan kan. Yang ini sebab apa? Sebab memperjelaskan tauhid, iaitu isti'anah, iaitu dalam sudut bantuan kehidupan manusia ni hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tak boleh melebihi had. Maka dengan itu, sebab itu kita kena saling berpesan-pesan. Mudah-mudahan kita faham. Sebab itu kita sebutkan tentang tauhid dan juga sebutkan tentang syirik. Dan kita pecahkan syirik itu supaya kita nampak bahawa ini juga sebenarnya rupanya boleh membawa kepada syirik. Kalau kita tak pecah, mungkin kita nampaklah syirik ni orang yang sembah berhala semata-mata. Tapi kita pecahkan, kita bawa dalam perbincangan supaya kita nampak ini juga boleh membawa kepada syirik. Kita taklah mengatakan orang yang buat itu syirik, tak. Dia boleh membawa kepada syirik. Perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Mungkin orang tu buat pun dalam keadaan dia tak sedar. Pergantungan dia pun dalam keadaan dia tak sedar benda tu. Maka kita nak kena keluarkan dia daripada daerah tu. Memahami bahawa hakikat pergantungan tu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita mengambil asbab ni tadilah. Wallahu alam. Itu sekadar komen. Dan juga tadi satu lagi. Bukan melihat kepada syirik itu tadi, tapi melihat kepada siapa yang disyirikkan. Kalau betul dia melakukan syirik tetapi dalam keadaan dia masih membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia masih lagi melakukan ibadah-ibadah yang lain, mudah-mudahan seolah-olah dia menganggap benda itu adalah yang kecil. Allah Subhanahu Wa Taala pun anggap dosa itu adalah dosa yang kecil bagi diri dia lah. Mudah-mudahan, wallahu alam. Walaupun kalau dosa besar pun Allah sebut di akhir tadi, kita sebut bahawa Allah sediakan jalan keampunan. Kenapa? Kerana pintu taubat dalam Islam ni merupakan pintu yang paling luas lagi. Tak pernah ditutup kecuali lah sampai nyawa dikerongkong. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Jadi kalau tak ada apa, sekadar tu perkongsian. Sekali lagi saya minta maaf, mohon maaf atas kesulitan yang berlaku. Mudah-mudahan apa yang terkongsikan pada malam ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan, berikan manfaat. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan. Kita tangguhlah dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.